وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. سورة البقرة. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. سورة آل عمران. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقيم. Muslimin, muslimat, khususan pengurusi serta jawatan kuasa surau Hawariyah Batu Lima, imam yang mengepalai solat subuh pada pagi ini, ibu-ibu, bapa-bapa, tak ada juga kita lupakan keluarga dan anak-anak kita yang turut kita doakan agar semuanya dilimpahi rahmat dan hidayah Allah. Juga kita doakan keselamatan dan keamanan, bukan sekadar di dunia, malah keselamatan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita mulakan pertemuan pagi ini dengan saya terlebih dahulu mengingatkan diri saya yang dhaif ini. Marilah sama-sama kita hadir dengan membetulkan niat. Tiada sebab lain, semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: innamal a'malu binniyat. Setiap amalan akan dilihat apa niat yang ada dalam diri masing-masing. Alangkah ruginya saya hadir pagi ini tanpa niat yang betul, maka semuanya bagaikan debu-debu halus yang berterbangan. Setelah kita betulkan niat hadir kerana Allah, saya mengulangi tanpa rasa jemu. Ingat sahaja Allah, ucapkan Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalannya, kenapa kita bersyukur kepada Allah? Pagi ini bukan sekadar kita terus dipanjangkan umur, ada harta, ada rumah, wang ringgit dan sebagainya. Tetapi yang sangat kita syukuri kehadrat Allah Subhanahu wa taala ialah sampai saat ini kita terus ditumpahkan nikmat Islam, nikmat iman. Ketahuilah para muslimin, muslimat dan hadirin sekalian, Islam dan iman ini adalah harta kita yang tiada nilainya. Diberi oleh Allah kepada kita, tidak diberi kepada kebanyakan hamba-hambanya. Kena sedar benda ni. Maka pelihara elok-elok Islam dan iman ini dengan cara kita melaksanakan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dengarlah perintah Allah. Antara perintah yang ada dalam Al-Quran, seruannya kepada kita semua: wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Jangan kamu semua mati, melainkan pastikan diri kamu benar-benar sebagai seorang muslim, yakni muslim yang bertakwa. Kita dalam dewan ataupun dalam surau pagi ini, umur tinggal baki aja. Air yang penuh, saya selalu bagi contoh, minum tinggal baki. Ni, nampak baki air? Nampak.
Tapi bila kita kata umur tinggal baki, siapa pun tak tahu berapa banyak yang tinggal. Maka berhati-hatilah di saat hidup yang umurnya tinggal baki ini. Orang muda selalu saya pesan, terutamanya anak murid saya di sekolah, jangan ingat tua baru nak ingat mati. Sebab pepatah Melayu ada menyebut, putik kelapa muda pun jatuh berguguran. Tapi sayangnya hari ni anak-anak putik kelapa pun dia tak kenal. Ya, betul. Sesekali anak cucu balik, bawa 2-3 orang, tunjuk syarah sikit tentang putik kelapa muda. Maka pagi ini kita membuktikan syukur kita kepada Allah. Kita akur dengan perintah Allah. Maka kita tadabbur 2 ayat dalam surah Al-Baqarah, ayat 280, 281, yang sangat bermakna, yang sangat bersesuaian di saat kita sedang menghadapi kesulitan pada hari ini. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 280, 281. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, dan jika orang yang berhutang itu berada dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Wa antasaddaqu khairul lakum, dan mensedekahkan sebahagian atas semua hutang itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan peliharalah diri kamu, yakni dari azab yang terjadi pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 280, 281. Saya merujuk tafsir Ibn Katsir, di mana 2 ayat ini diberi satu contoh atau nama yang sesuai. Berlaku baiklah kepada orang yang sedang mengalami kesulitan. Muslimin, muslimat rahmatullah sekalian, dalam ayat yang berbunyi wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, memerintahkan kita untuk bersabar jika orang yang meminjam berada dalam kesulitan untuk membayar hutangnya, yakni dia tidak mampu membayar hutangnya, maka permudahkan. Allah berfirman, wa in kana dzu usratin faniziratun ila maisarah, dan jika mereka yang orang berhutang dalam kesukaran, beri ketangguhan sampai dia berkelapangan. Bermakna kita tak seperti orang-orang jahiliah, di mana salah seorang daripada mereka berkata kepada orang yang meminjam, jika memang telah jatuh atau sampai tempohnya, sila bayar atau tambah bunganya. Tuan-tuan muslimin, muslimat rahmatullahi sekalian, pagi ini kita melihat satu perkara besar tawaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yakni bentuk sedekah yang tak pernah kita sedari. Kita sebut sedekah,
Kita bayang tabung yang bergerak, buku-buku kutipan yuran sedekah, minta infak buat masjid, buat sekolah. Tiba-tiba pagi ini kita dengar satu bentuk sedekah yang luar biasa, iaitu orang berhutang. Pertama, tak mampu bayar bila sampai tempohnya, kita bagi dia satu tempoh yang baru. Ini pun sudah bermakna, nanti kita akan tengok hadis yang menyebut apa makna keuntungan di situ. Dan Allah sebut kepada kita, hutang itu kalau boleh dia ni sukar sangat, kurangkan hutang. Atau sedekah semua. Bagi semua. Bagi semua, ini yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Wa antasaddaqu. Dan sungguhnya jika engkau sedekahkan, khairul lakum. Itu lebih baik bagi kamu. Siapa bagi tahu kita? Siapa yang bagi jaminan hutang kita bagi dekat orang hapus semua lebih baik bagi kamu? Siapa bagi tahu ni? Allah. Kata tafsir ini, kita jangan ikut perangai orang jahiliah. Orang jahiliah ni bukannya orang bodoh, bukan orang tak ada pendidikan. Dia ada ilmu, tapi bila dia tidak berilmu dan tidak beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, ini orang jahiliah. Orang jahiliah bagi pinjam duit sampai waktu bayar, tak boleh bayar bunga. Ini kita lihat ada dalam institusi keuangan konvensional. Masalah orang satu keuntungan bagi diri dia. Islam kontra. Orang yang ada institusi keuangan konvensional bagi pinjam, dia ambil untung. Tiba-tiba Islam ajar kita bagi pinjam, kemudian kurangkan, bagi tangguh, kurang atau hapus. Ini rugi. Tak. Allah kata, wa antasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu tahulah. Persoalannya kita ni, ini yang dikatakan keyakinan dengan janji Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW pernah menyebut kepada kita, kalaulah kamu tahu apa yang ada dalam saf pertama, ganjaran yang diberi oleh Allah kepada orang yang datang solat saf pertama, nescaya manusia akan berebut sehingga mengambil undi. Udah ditunjukkan hadiah istimewa siapa yang duduk dalam saf pertama, ada kemungkinan besar orang tak nak balik rumah dah. Dia pesan pada anak bini dia, huluk makanan kat tingkap je. Dia akan duduk daripada subuh, dia tunggu zuhur, asar, maghrib, isyak, dia balik rumah. Esok pukul 3 pagi dia mari lagi. Solat subuh berjemaah, saf pertama, Volkswagen Passat satu dia kata. Tahu Volkswagen Passat? Ada orang tak mau pakai Volkswagen Passat. Pasal apa? Passat tu dia ada dalam Quran, fasad, kerosakan. Jadi saya tak mau pakai. Tak mau pakai bagi saya pakai. Solat zuhur siapa sah pertama? Mercedes Benz. Apa yang jenis baru apa? Yang pakai Mercedes je boleh jawab ni. Solat asar Porsche. Saya ingat orang tak bangkit dah. Tapi disebabkan kita tak nampak, kita ambil ringan. Ganjaran luar biasa orang yang datang saf pertama. Allah sebut, ataupun Rasulullah SAW sebut dalam hadis yang lain, mafhumnya, sesiapa yang melakukan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dunia dan isi-isinya dia miliki pada hari itu. Ni, siapa yang sempat solat sunat sebelum subuh tadi, dia telah pun mendapat dunia dan isi-isinya. Siapa bagi tahu? Nabi. Bayangkan, solat sunat sebelum subuh saja. Hari ini dia untung. Segala apa yang di atas muka bumi, di atas isi-isi bumi ini, bayangkan ganjaran solat subuh berjemaah. Apa dia akan dapat? Benda-benda inilah yang akan membakar semangat kita. Tiba-tiba pagi ini kita dengar, ada bagi orang pinjam duit? Ada. Dia ada kesulitan? Ada. Allah kata, bagi dia lapang sikit, baru dia bayar.
Sampai tempoh lapang, dia tak boleh bayar, ya, okey, kurangkan sikit hutang. Suggestion. Siapa suggest? Allah. Sampai satu tempoh dia kata yang kurang pun saya tak mampu bayar, Allah bagi tahu kita dalam Quran, sedekahkan sajalah. Memang dia betul kesulitan. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu tahu, Allah kata, hampa mesti buatnya. Muslimin muslimat rahmatullahi sekalian, kita jangan ikut perangai orang jahiliah melihat bunga itu satu perkara yang menguntungkan. Kalau tuan-tuan tengok ayat sebelum 280, larangan keras Allah Subhanahu Wa Taala kepada pemakan riba. Mari kita tengok satu contoh yang lain. Apa untungnya bagi orang tangguh supaya dia lapang baru dia boleh bayar hutang? Imam Ahmad meriwayatkan dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man anzara mu'siran falahu bi kulli yawmin misluhu sadaqatun. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa yang menangguhkan pelunasan hutang orang yang kesulitan, maka setiap hari menjadi sedekah baginya sebesar jumlah piutangnya. Ia berkata, kemudian aku mendengar beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man anzara mu'siran falahu bi kulli yawmin mislahu sadaqatun. Rasulullah SAW bersabda lagi, barang siapa yang menangguhkan pelunasan hutang orang yang kesulitan, maka setiap hari menjadi sedekah baginya 2 kali lipat dari jumlah piutangnya. Satu hari Sulaiman bin Buraidah jumpa ayahnya. Ayah dia kata, aku jumpa Nabi sebut pada kita, kalau kita ada bagi orang hutang, sampai tempoh orang tu tak boleh bayar, kita bagi dia satu tempoh yang baru, maka penangguhan tarikh baru itu bermula saja 1 hari. Contoh, kalau kita bagi pinjam RM50, 30 hari bulan 11 tak boleh bayar, bila nak bayar, saya akan bayar hujung bulan 12. Jadi bermula 1 hari bulan 12, pinjaman RM50 itu umpama nilaian sedekah hari-hari sampai jumpa tarikh baru. Bagi pinjam RM50, tak boleh bayar, esok mula hari baru, tarikh perjanjian baru nak bayar. RM50, 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 umpama sedekah. Siapa sebut? Nabi sebut. Kemudian bapa Sulaiman bin Buraidah tambah lagi, aku juga dengar Nabi sebut, kalau kita bagi tangguh orang tarikh baru, bukan sekadar jumlah hutang tu umpama sedekah hari-hari, dia lipat 2 kali ganda. Kamu bagi dia pinjam RM50, dia tak boleh bayar bulan ni, buat tarikh baru 1 bulan yang baru. RM50 bagi pinjam, besok mula hari baru RM100, 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 RM100. Ini bank mana bagi untung ni? Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tak yakin? Kata Sulaiman bin Buraidah, itu ayah bagi tahu aku. Satu hari dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa Nabi terus. Bila jumpa Nabi, dia terkenang balik ayahnya pernah bagi tahu Nabi mengatakan begini. Maka aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar engkau bersabda, barang siapa yang menangguhkan pelunasan hutang orang yang kesulitan, maka setiap hari menjadi sedekah baginya sebesar jumlah piutangnya. Kemudian aku pun mendengar engkau bersabda, barang siapa yang menangguhkan pelunasan hutang orang yang kesulitan, maka setiap hari menjadi sedekah baginya 2 kali lipat dari jumlah piutangnya. Saya dengar ayah saya berkata begini, mengatakan, datangnya pada engkau wahai Rasulullah. Benarkah?
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahu bi kulli yawmin misluhu sadaqatun qabla an yahilla ad-dainu, fa iza halla ad-dainu fa anzarahu falahu bi kulli yawmin mislahu sadaqatun. Rawahul Ahmad. Bila Nabi dengar sahaja soalan daripada Sulaiman bin Buraidah, Nabi jawab, setiap hari menjadi sedekah baginya sebesar jumlah piutangnya sebelum jatuh tempoh pelunasan. Dan apabila telah jatuh tempoh atau sampai tempohnya, lalu dia menangguhkannya, maka setiap hari menjadi sedekah baginya 2 kali lipat dari jumlah piutangnya. Betul. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi tuan-tuan yang rahmatullah sekalian, bagi orang pinjam duit satu perkara yang mulia. Tapi ustaz, macam mana kalau dia tipu kita? Saya pernah dengar salah satu kuliah subuh atau kuliah maghrib, saya tak ingat lah, yang disampaikan oleh tuan guru kita Al-Fadil, tuan guru Syekh Ma'nu Al-Hafiz. Saya budak lagi dah dengar dah kuliah tuan guru kita ni Syekh Ma'nu Al-Hafiz. Sekarang dia uzur, kita doakan dia terus dalam keadaan baik ya. Dulu mana ada ramai orang mengajar. Saya daripada Terengganu start enjin motor pergi dengar kuliah di Masjid Negeri. Tahu Terengganu? Nak cari juga santapan telinga. Tapi masa lapang lah. Orang pernah tanya Datuk Syekh Ma'nu, orang minta duit susah, kita bagi, tiba-tiba dia tipu, apa kita nak buat? Syekh Ma'nu jawab lebih kurang lah, persoalan dia tipu atau tak tipu itu bukan urusan kita. Bila kamu bagi je sedekah, Allah dah catat dah. Dia tipu, itu dia urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu kita bagi dia kemudian kita start enjin motor ikut dia, tak perlu. Tapi baru ni saya terkenal, saya pergi ke Intim, satu program yang dianjurkan oleh Jabatan Mufti, satu program tentang perbahasan hukum. Bagus tuan-tuan, tapi tak ada masa nak bincang. Perbahasan macam mana ahli majlis fatwa melihat mesin basuh itu bersih tak bersih baju yang kita pakai untuk solat. Bagus perbahasan ni. Ada masa kita tengoklah sikit-sikit. Sampai di masjid Jalan Dairi tu, baru nak keluar kereta, berhenti satu motor. Assalamualaikum bang, saya susah nak tak makan semua sekali. Kita nak pergi dia orang kuliah, dia duk minta pada kita. Tamu cakap banyak lah, bagilah apa yang ada. Sampai dekat tangan dia, berhenti satu kereta. Ustaz, nanti kata. Dia pun jalan pun motor. Kenapa ustaz bagi? Dia ni kita dah dari port polis dah, dia kata. Duk ugut budak-budak politeknik, ambil duit. Dia kata, nak buat macam mana? Saya bagi tu atas ihsan. Dia pun cakap dia tak makan semua sekali. Habis, nak jadi cerita, 3-4 hari lepas tu, saya pergi ke Bank Islam. Masuk kereta, duduk dalam kereta, mari dia sekali lagi. Dia tak cam saya kot. Dia bagi ayat yang sama. Saya tak makan lah itu. Semalam saya dah 2-3 hari sudah saya di Masjid Jalan Dairi. Ada orang kata hang kena report polis. Terima kasih, dia start enjin motor jalan tu. Yang itu dah ada orang habaq kat kita. Jadi tuan-tuan jagalah baik-baik. Jaga baik-baik. Macam mana kita perlu mengesahkan dia ni betul dalam kesulitan? Kita tengok satu lagi hadis. Kali ini hadis ni datangnya daripada Abu Qatadah, riwayat Imam Ahmad. Abu Qatadah ni orang yang baik. Dia mana-mana orang perlu pinjam, dia bagi. Maka satu hari Abu Qatadah yang memiliki orang yang berhutang kepada beliau, sampai masanya dia pun pergi ke rumah orang itu untuk minta hutang. Maka Abu Qatadah mendatanginya untuk menagih hutang daripada orang yang berhutang. Sampai di rumah,
orang itu bersembunyi daripada bertemu dengan Abu Qatadah. Biasalah, dia bagi salam, orang tu tak mau keluar, habis. Islam mengajar kita, tuan-tuan, kalau pergi rumah orang nak ziarah, dia tutup pintu, tutup tingkap, kita nak jumpa dia, hal penting. Macam mana Islam ajar kita? Bagi salam berapa kali? 3. Depan rumah aja. Bagi salam, kita anggap dia dalam rumah tu dengar Assalamualaikum sekali. Kokok dia bawa keluar bilik air ke, baru nak pakai kain ke, bagi dia masa lebih kurang 1 minit, lebih kurang second round. Assalamualaikum, dia senyap je. Akhir sekali bagi salam yang ketiga, Assalamualaikum. Dia tak jawab, dia senyap, cukup. Itu makna dia tak bersedia menerima tetamu. Sila beransur pergi. Tak perlulah kita bagi Assalamualaikum, Assalamualaikum. Depan tak menyaut, pergi tepi tingkap, ketuk Assalamualaikum. Syekh tu nak menyuruh tengah makan nasi dekat dapur, senyap. Dia pergi ke dapur, Assalamualaikum, dia buka tingkap, makan nasi aku nampak ni. Itu kerja tak bagus. Aku nampak hang tengah makan nasi. Syekh tu dengan tak pakai bajunya. Allah, dia kata, ini bukan kerja kita. Hanya buat kerja macam tu. Islam ajar kita, dia tak tahu, adatnya dia dengar, cukup. Abu Qatadah dia sampai rumah orang, dia tahu ada kot, tapi dia tak menyahut, khalas. Abu Qatadah pun beransur pergi. Esok dia mari lagi, kali ini berbeza, silap hari bulan. Bila dia datang pada hari yang berikutnya, keluarlah seorang budak, yakni anak kepada lelaki yang bersembunyi. Ini tak boleh kata apalah. Maka Abu Qatadah bertanya kepada anak itu keberadaan orang yang berhutang, yakni bapaknya. Si anak itu menjawab, ada dalam. Abah ada rumah? Ya, dia berada di rumahnya sedang memakan khazirah. Khazirah ni apa, tuan-tuan? Daging cincang yang dicampur dengan terigu. Terigu ni satu jenis makanan Arab. Akhirnya daging cincang ni dia menyatu jadi macam nugget. Bahkan daging cincang ni, kita makan daging cincang, tuan-tuan, makan, buat lauk tambahan je, betul? Kita bagi daging, kita beli daging elok 1 kilo, 3-4 kilo, last kali kita kata bagi daging cincang 1 kilo, daging sedap, gulai dalca kita. Tapi Syekh ni, dia hanya makan daging cincang aja. Maknanya orang susah. Dan kita pernah tengok cerita P. Ramlee, 74 belalang, tak sempat nak bagi tahu anak. Bilang pada orang tu, bagi tahu abah, ayah tak ada di rumah. Ayah suruh bilang, dia tak ada dalam rumah, kata, betul kan? Dia tak sempat nak bagi tahu anak dia. Anak dia lurus kata, ayah ada kat rumah tengah makan, dia kata. Ayah makan apa? Makan khazirah. Khazirah, daging cincang. Maknanya dia bukan orang senang. Bila dapat signal macam tu, Abu Qatadah pun memanggil orang itu, hai si fulan, keluarlah. Anakmu memberitahu aku engkau ada kat dalam. Nak kata apa? Tapi nasib baik orang ni orang mengaji. Saya ada seorang ustaz, imam lagi, orang yang hafiz Quran lagi, orang alim, sewa rumah kepada orang. Dia beritahu saya, Syekh, sebulan dia tak bayar, 2 bulan dia tak bayar, buat nahin duduk kat tangga, minta hutang, saya tak boleh bayar bulan ni, habis bulan depan tak boleh bayar lagi, masuk 3 bulan. Saya bagi tahu dia, kata ustaz ni pun bukannya muda lagi dan uzur dah, encik macam ni aja, kalau encik tak boleh bayar, kosongkan rumah, tak apalah, yang tak boleh bayar yang lepas tu kira apa, tu pun tak mau keluar. Dia tanya saya, apa yang kita nak buat macam ni Syekh, ustaz, kata, bagi tahu dia kalau tak keluar saya report polis. Akhirnya bila sampai kalam tu baru dia keluar. Pun macam ni pun orang ada. Memang ada orang macam ni. Sedap duduk rumah orang. Ada masalah, bincang lah. Orang boleh bincang, orang boleh istilah kita pakai, boleh kautim.
Jadi orang yang menyorok dalam rumah ni, dia ada ilmu. Dia kata tak patutlah tipu ni. Dah sampai tahap orang tahu, dia pun keluar. Bila dia keluar, Abu Qatadah bertanya, kenapa engkau bersembunyi daripada aku? Lelaki itu menjawab, sesungguhnya aku tengah berada dalam kesulitan, aku susah. Dan aku tak ada apa-apa nak bagi bayar hutang. Jadi, macam mana kita nak detect dia? Abu Qatadah kembali bertanya, apakah engkau berani bersumpah dengan nama Allah bahawa engkau benar-benar berada dalam kesulitan? Ini cara dia. Berani tak sebut nama Allah bahawa engkau benar-benar dalam kesulitan? Lelaki yang benar-benar dalam kesulitan, dia melaksanakan, maka dia mengatakan, ya, aku berani bersumpah dengan nama Allah. Aku susah sekarang. Makan pun daging cincang. Apa jadi pada Abu Qatadah? Cuba tengok tuan-tuan. Orang yang berilmu berhadapan dengan situasi orang yang sulit. Abu Qatadah dikatakan menangis di depan orang yang berhutang. Pelik betul, pelik. Patutnya menangis siapa? Yang menangis patutnya orang yang tak mampu nak bayar. Tapi orang yang bagi pinjam menangis. Kenapa dia menangis? Hati dia tersentuh. Bila orang kata dia, orang yang meminjam tu mengatakan dia dalam kesulitan, dia terus teringat, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia teringat Nabi terus. Macam itulah kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an gharimih aw maha anhu kana fi zillil arshi yawm al-qiyamah. Rawahu Ahmad. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sambil menangis ni. Nabi bersabda, barang siapa yang memberi kelonggaran kepada orang yang gharimih. Mana gharimih? Orang yang meminjam. Au maha anhu, atau bebaskan orang yang berhutang. Kana fi zillil arshil yaumal qiyamah, maka dia berada di bawah naungan arash pada hari kiamat kelak. Siapa sebut? Nabi sebut. Tuan-tuan tahu tak berapa dahsyatnya hari yang dikatakan yaumul qiyamah? Baca surah Abasa. Baca surah Abasa. Di tengah-tengah ayat itu ada cerita tentang apa? Punya sibuknya hari itu, suami nampak bini, suami lari, bini nampak suami, isteri lari. Ibu bapa nampak anak-anak, dia tak mau tengok anak-anak, dia pun lari. Anak-anak tengok muka mak bapak, tengok muka mak pun dia lari. Anak-anak tengok adik-beradik lari, tengok saudara mara lari, tengok kawan-kawan lari. Semua tak mau ambil tahu. Ini hari apa ni? Tuan-tuan buka kitab Ihya Ulumuddin, macam Imam Ghazali cerita tentang hari kiamat. Dahsyat. Saya teringat salah satu kuliah almarhum Tuk Guni Aziz membahaskan kitab Ihya Ulumuddin ni. Dia kata, almarhum sebut, hari yang dikatakan Yaumul Ba'as ni, hari kebangkitan ni, setiap makhluk yang pernah hidup melata ni akan bangkit dan berjalan serentak. Ular, kala jengking, suasana. Aisyah radhiyallahu anha pernah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafhumnya, Aisyah, di hari kebangkitan esok, semua manusia dalam keadaan bertelanjang bulat. Lelaki kembali tidak bersunat, kecuali para nabi, para rasul ada pakaian khas, termasuk wanita-wanita solehah yang menutup aurat, semuanya tertutup aurat. Yang lain bertelanjang bulat. Aisyah bila dengar ni, dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, tidakkah kita malu melihat keadaan kita masing-masing? Aisyah masih berfikir macam kita juga, bak telanjang ni memang malulah. Sama tak di akhirat? Tak sama. Nabi kata apa? Aisyah, di saat itu kamu tak sempat dah nak tengok hal orang lain. Kamu terlalu sibuk, kamu terkejut, kamu mikirkan apa untung nasib kamu pada hari itu. Dahsyat hari itu tuan-tuan. Maka salah satu jaminan keselamatan, perlindungan, siapa? Ni pagi ni, orang yang melapangkan orang berhutang atau bebaskan dia daripada hutang. Dia dapat apa yang disebut oleh Nabi, fi zillil arsy yaumal qiyamah. Dia besok kelak berada di bawah naungan arash pada hari kiamat kelak.
Ini jaminan yang kedua. Mula-mula tadi apa? Bagi tangguh, umpama sedekah. Lipat kali ganda. Kali kedua, jaminan perlindungan arash. Untung tak untung? Untung. Akhir, kita tengok apa untung yang ketiga. Kita tengok satu lagi hadis. Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Musalli meriwayatkan dari Huzaifah ibn Yaman. Ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utiyallahu bi'abdin min 'abdihi yaumal qiyamah qala, maza 'amilta fi dunya?" Faqala, "Ma 'amiltu laka ya Rabbi misqala zarratin fi dunya aw arjuka biha." Qalaha salasa marratin. Qala al-'abdu 'inda akhiriha, "Ya Rabbi, innaka kunta a'taytani fadla malin wa kuntu rajulan ubayi'u an-nasa wa kana min khuluqil jawaz fakuntu uyassiru 'ala al-musiri wa unziru al-mu'sira." Qala fayaqulu Allahu 'azza wa jalla, "Anna ahakku man yuyassiru udkhulil jannah." Rawahul Muslim, Ibnu Majah, Bukhari, Muslim. Muslimin, muslimat rahmatullahi sekalian. Hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah ibn Yaman, dialog antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan seorang hamba. Kita besok bila mati, apa yang berlaku pada kita? Utiyallahu bi'abdin min 'abdihi yaumal qiyamah. Nabi kata, kita akan dihadapkan di hadapan Allah seorang demi seorang pada hari kiamat kelak. Maka bila sampai giliran seseorang, Allah pun bertanya, "Maza 'amilta fid dunya?" Apa yang telah engkau kerjakan di dunia untuk aku? Ini soalan wajib kita dapat besok. Kita akan ditanya oleh Allah, dulu dekat dunia apa kerja yang kau buat kerana aku? 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 93, 94 tahun. Apa kerja yang kau buat untuk aku? Si lelaki itu jawab, "Ma 'amilta laka ya Rabbi misqala zarratin fid dunya arjuka biha." Masa itu tuan-tuan, dia tak macam dekat dunia. Dunia ni boleh putar. Kita hari ni 1+1 2. Dunia ni boleh jadi 1+1 kosong pun ada. Boleh buat. Kamu salah, kamu ambil hak orang, kamu pakai lawyer yang hebat, masuk mahkamah, menang. Jadi dalam mahkamah ni, yang benar boleh jadi salah, yang salah boleh jadi benar. Tapi di hadapan Allah, benda ni tak berlaku. Bila soalan sampai, automatik mulut dia akan bagi tahu yang benar aja. Dulu dia peguam bela yang hebat, dia pun terpaksa berhadapan dengan suasana begini. Bila lelaki ni ditanya, "Dulu buat apa? Ada kerja tak untuk aku?" Kata Allah. Lelaki tu terus terang mulut dia bagi tahu, "Aku tidak ada mengerjakan apa pun untukmu ya Allah. Ma'amilta, tak ada apa. Meskipun sebesar zarah pun di dunia ni tak ada buat kerja kerana Allah. Dan dengannya aku berharap kepadamu. Kalau aku ada besar zarah, aku nak harap yang ini pun tak ada. Nak kutip cicak kan pun tak ada buat. Nak tolong apa bros bilik air, orang tak ada bros bilik air surau pun tak ada. Tak ada buat apa. Tetapi lelaki itu dia di saat dia mengaku tak buat, dia ulang 3 kali. Qalaha salasa marratin. Dia cakap tak ada buat apa ya Allah, tak ada buat apa, tak ada. 3 kali. Tapi di akhir kalam tu lelaki itu dia sebut di hadapan Allah, "Wahai Rabb,
Ya Rabbi innaka kunta a'taitani fadlan malin. Wahai Tuhanku, sungguhnya Engkau telah beri aku kelebihan harta. Kebetulan Engkau pilih aku di kalangan orang yang ada harta. Apa aku buat bila aku ada harta? Pertama, aku berdagang dengan orang. Cara baik. Aku ada tabiat. Masa aku senang, aku mudahkan urusan. Di mana aku beri kemudahan kepada orang yang dalam kemudahan. Orang ni dah mudah, senang, aku mudahkan lagi. Dia tak suka ronsengkan orang. Apatah lagi, aku beri tangguh kepada orang yang dalam kesulitan. Orang senang pun aku tolong. Apatah lagi aku pernah buat orang dalam kesulitan, aku mudahkan. Maknanya, kemungkinan besar, ada orang berhutang, dia bebaskan. Dia pernah buat. Qala fayaqulu Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana ahaqqu man yuyassiru." Aku lebih berhak beri kemudahan itu. Kamu mudahkan orang, aku lebih berhak beri kemudahan itu. Maka di saat ini, udkhulil jannah, aku masuklah engkau dalam syurga. Allahu akbar. Jadi mula-mula tadi siapa bagi tangguh, umpama dia bersedekah hari-hari sampai 2 lipat kali ganda. Kemudian kita dengar satu hadis Nabi, siapa tolong lapangkan orang, dia dapat lindungan arash di saat sesaknya besok di yaumul ba'as. Last sekali dapat apa? Udkhulul jannah. Kita hidup nak cari apa? Ada nasi lemak apa ni? Ada. Nasi lemak ada. Cari nasi lemak sajalah. Kalau saya niat mari ni makan nasi lemak je dapat. Buat apa mari pagi ni? Ibtigha' mardatillah. Untuk apa mencari redha Allah? Syurga Allah. Haji yang umur 70-80, penat-penat naik tangga ni, cari apa? Cari sakit lutut. Cari syurga. Peluang yang Allah bagi ni rebut. Dan saya pernah melihat satu hadis Nabi memberitahu kita banyak-banyak sedekah yang baik ialah pertama, sedekah di saat kita memerlukan. Dia pun perlu, tapi ada orang susah, dia bagi juga, jangan langsung tak bagi. Ini sedekah yang terbaik. Yang kedua, dia sedekah masa dia sehat. Dia sehat, dia enjoy, time tu dia bagi. Dia ada beza. Di saat dia sakit, dia tahu dia tak boleh buat apa dah, duit banyak, dia kata saya nak sedekah. Bagus, tapi tak sama masa dia bagi waktu sehat. Itu Nabi sebut. Jadi tuan-tuan yang rahmatullah sekalian, satu lagi yang terbaik sedekah di saat seorang ahli peniaga yang sedang mengumpul keuntungan. Hari ini dia target untung 100,000. Esok dia mesti tingkatkan penjimatan sampai untung 200,000. Di saat dia perlu tingkatkan untungan, orang susah datang, dia bagi juga. Ini pun sedekah yang terbaik. Ketika orang minta, aku tengah berkira-kira nak meningkatkan keuntungan, dia datang, kira tak capai, sisa itu dia bagi. Ini pun sedekah yang terbaik. 3 jenis sedekah. Maka tuan-tuan, bila nak buat, di saat kita hidup, mati tak guna. Harta pergi mana? Macam baru ni ada satu orang jumpa saya lepas sembahyang asar, baru lagi, yang saya cerita dengan tuan-tuan kan, Ustaz, mak kami meninggal, tabung haji tengok ada berapa? 300,000. Wang saham 170,000. Itu belum campur lagi Ustaz. Kami tengok dalam almari berlonggok meh. Kami kira-kira meh ni lebih kurang 100,000 lebih. Nasib baik anak-anak ni bagus. Dia tengok dari mak dia. Mak dia pernah menulis tahun 2013. Mak dia tulis 50,000 daripada duit aku, sila infakkan, dia kata. Jadi anak-anak kata 50,000 ni kami akan keluarkan Ustaz. Dapat anak baik tak apa. Saya pernah jumpa satu tempat, saya sampaikan ceramah, cerita benar, saya tak mahu sebut dekat mana. Habis ceramah saya makan, saya tanya,
Dalam perjalanan tadi nak sampai ke masjid ni, ada satu surau tepi jalan macam dekat sangat masjid. Kenapa boleh ada dekat sangat surau dekat masjid? Kata jemaah sambil makan, "Ustaz, dulu surau tu duduk jauh ke dalam," dia kata. Kenapa dipindahkan? Sebab surau tu ada cerita sedih. Surau tu dulu dia duduk atas satu bidang tanah yang diwakafkan oleh satu orang. Daripada tanah yang luar, dia wakafkan satu lot untuk buat surau. Surau dah berdiri lah. Tiba-tiba masalahnya tak catat. Bila tak catat, meninggal. Bila meninggal, datang anak-anak semua, buka geran besar. Tak ada pun kata bagi apa-apa buat surau. Semua duk fikir duit je. Dia bagi tahu jatang kuasa surau macam ni aja. Kalau tuan-tuan semua boleh tunjuk, you should proof, tunjuk bukti, kami rela. Kalau tak ada tulis apa-apa, kita tak boleh terima. Ya Tuhan, surau saya, walaupun tak ada catatan, bagi saya lah, ni surau. Tak? Kalau tak ada, kita terpaksa pakai semua tempat, terpaksa pindah surau tempat lain. Jangan main-main bak harta, tuan-tuan. Patut-patut anak-anak ni bila bapak mak meninggal, mana yang dah baik itu teruskan. Kemudian hutang mak bapak bereskan. Tapi kalau anak-anak tak ada mengaji, bil api bil air macam mana ustaz? Mak bapak dah meninggal, itu hutang mak bapak kamu, sila bayar. Alah, mak bapak dah meninggal, takkan ada TMB nak tuntut lagi, dia kata. Tak, mak kamu dah pakai, ayah kamu dah pakai, kira hutang dia, bayar je lah. Tapi berkira, jadi mana duit kita? Duit kita yang kita infak, itu kita punya. Terima kasih atas perhatian. Panjang umur kita jumpa lagi. Saya pun heran lah, waktu orang bekerja ni, tuan-tuan tak bekerja. Saya tanya Subki, ni tank orang kerja ada kuliah subuh lah. Ini semua orang pension, dia kata. Saya pun nasib baik BDR, bekerja di rumah. 7.30 saya kena report, mengatakan saya berada di sekolah, kelas online pukul 8 pagi. Mudah-mudahan panjang umur kita jumpa lagi. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dan kita bacakan ayat-ayat ini bukan kerana apa, sebab hari ini semua orang dalam kesulitan. Rebut peluang ini. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin wa 'aqibatan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami. Wali walidaina, dosa kedua ibu bapa kami. Walil mu'minin, dosa seluruh orang-orang mukmin. Yauma yakumul hisab, di hari tegaknya pembalasan. Fatiras samawati wal ard, ya Allah engkaulah Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkau wali pelindung kami dunia akhirat, ya Allah. Tawaffana muslima, matikanlah kami sebagai seorang muslim. Wa alhiqna bisalihin, masukkanlah kami di kalangan orang-orang yang saleh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا غفور يا رحمن يا رحيم آمين يا رب العالمين. رسول الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.